Saya Aina Najihah binti Abdul Ghani S46452. Saya merupakan pelajar tahun akhir Sarjana Model Kaunseling Universiti Malaysia Terengganu. Saya akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Motivasi dan Stres dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Tentera Laut Diraja Malaysia merupakan salah satu cabang Angkatan Tentera Malaysia yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh itu, menjadi seorang anggota tentera bukanlah satu perkara yang mudah dan memerlukan kekuatan fizikal serta mental. Oleh itu, saya rasa terpanggil untuk mengkaji tentang tahap motivasi dan tahap stres dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Awal? Apa itu awal? Awal merupakan singkatan perkataan bagi Absent Without Official Leave atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai THTC, tidak hadir tanpa cuti. Menurut Seksyen 55 Akta Angkatan Tentera 1972 dalam kurungan ATT 1972, awal adalah keadaan di mana seseorang tidak menghadirkan diri untuk aktiviti atau tugas untuk jangka masa penyataan masalah. Statistik kesalahan awal dari tahun 2013 hingga 2019 yang dikeluarkan oleh Cawangan Sumber Manusia TLDM telah menunjukkan bahawa kes awal dalam TLDM meningkat pada setiap tahun. TLDM juga masih tidak menyedari dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kes awal ini. Anggota pelatih TLDM yang berpangkat Laskar Kelas 2 menunjukkan peningkatan kes awal yang tertinggi. Peningkatan kesalahan awal dalam TLDM telah menimbulkan banyak permasalahan kepada organisasi tersebut secara langsung kerana perkhidmatan di dalam TLDM melibatkan pembahagian tugas dengan mengikut kepakaran anggotanya seperti kejuruteraan, bekalan dan teknikal. Terdapat 4 objektif kajian ini, iaitu yang pertama adalah untuk melihat faktor-faktor kecenderungan awal dalam kalangan pelatih TLDM. Yang kedua, untuk mengkaji tahap motivasi dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Yang ketiga, untuk mengenal pasti tahap stres dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Dan yang terakhir, iaitu yang keempat, adalah untuk meneliti hubungan antara tahap motivasi dan tahap stres dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Terdapat 3 hipotesis kajian, iaitu yang pertama, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap motivasi dengan kecenderungan awal dalam kalangan pelatih TLDM. Yang hipotesis yang kedua adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap stres dengan kecenderungan awal dalam kalangan pelatih TLDM. Dan hipotesis yang terakhir yang ketiga adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap motivasi dan tahap stres dalam kalangan pelatih TLDM terhadap kecenderungan awal. Sorotan kajian lepas. Kajian ini mengambil 3 rujukan kajian lepas sebagai rujukan. Yang pertama adalah kajian yang ditulis oleh Azizi Ahmad Sarkawi pada tahun 2009 yang bertajuk hubungan faktor motivasi institrik dan eksentrik dengan prestasi kerja. Dapatan kajian mendapati bahawa faktor motivasi institrik dan eksentrik mempunyai kesan yang mempengaruhi dan peranannya tersendiri dalam menghasilkan prestasi kerja pegawai bekalan dan logistik TLDM. Kajian yang kedua iaitu kajian ditulis oleh Abdul Rahman pada tahun 2003 yang bertajuk Tahap Tekanan Kerja dan Punca Tekanan Kerja Penyelam TLDM. Dan dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya tahap tekanan kerja responden adalah pada tahap sederhana. Dan yang terakhir adalah kajian daripada Zafir dan Fazilah pada tahun 2009 yang bertajuk hubungan faktor persekitaran kerja dengan niat untuk berhenti. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa persekitaran kerja adalah strategi penting dalam meminimumkan niat untuk berhenti kerja. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah kajian ini berbentuk kuantitatif di mana pengumpulan data melalui soal selidik yang diberikan kepada responden. Lokasi kajian ini adalah di KD Pelanduk, di mana yang berpekalan di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, Lumut Perak. Populasi dan sampel kajian. Kajian ini melibatkan 103 orang Laskar Kelas 2. Kajian ini menggunakan kaedah persampelan bertujuan di mana saya memilih
sendiri sampel yang ingin saya kaji. Okay, analisis data kajian ini dianalisis menggunakan SPSS versi 23 dan yang terakhir adalah instrumen ataupun soal selidik yang digunakan dalam kajian ini adalah yang pertama motivation questionnaire by Hickman and Oldham 1980 untuk mengkaji tahap stres. Yang kedua perceived stress scale atau PSS 10 by Cohen et al 1983 yang mengukur tahap stres. Dan yang terakhir adalah anticipated turnover skill ATS by Hinshaw et 1987 bagi mengukur tahap kecenderungan awal pelatih TLDM. Hasil dapatan kajian. Terdapat dua kaedah kajian yang digunakan di dalam kajian ini untuk menganalisis data kajian. Yang pertama iaitu analisis statistik deskriptif dan yang kedua adalah analisis korelasi Pearson. Okay, hasil dapatan kajian mengenai tahap motivasi adalah tahap motivasi pelatih berada pada tahap sederhana iaitu dengan keputusan min 2.689. Seterusnya keputusan tahap stres pelatih TLDM berada pada tahap sederhana iaitu 50.5% dan yang terakhir adalah keputusan tahap kecenderungan awal pelatih TLDM berada pada tahap tinggi iaitu 47.6%. Okey, kita pergi pula kepada analisis korelasi Pearson untuk melihat hubungan di antara pemboleh ubah. Okey, hubungan di antara hubungan di antara tahap motivasi dengan kecenderungan awal adalah tidak signifikan, di mana nilai korelasi Pearson adalah pada 0.123 dan juga nilai P adalah besar daripada 0.5. Okey, manakala hubungan di antara stres dengan kecenderungan awal terdapat hubungan yang signifikan di mana nilai korelasi berada pada 2.67 dan nilai P bawah daripada 0.5. Perbincangan kajian. Hasil dapatan kajian telah menunjukkan bahawa motivasi tidak menjadi faktor kepada peningkatan kes awal kerana tiada hubungan yang signifikan di antara motivasi dengan kecenderungan awal. Seterusnya, stres merupakan hasil dapatan kajian juga telah menunjukkan bahawa stres merupakan salah satu faktor yang peningkatan kes awal. Hal ini menunjukkan bahawa stres mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kecenderungan awal dalam kalangan pelatih TLDM. Kajian. Okey, implikasi kajian ini adalah dengan adanya hasil dapatan kajian ini dapat membantu pelatih untuk mengambil berat berkaitan pengurusan stres yang dialami oleh mereka. Seterusnya, hasil dapatan kajian ini juga dapat membantu pihak TLDM untuk menambah baik perkhidmatan bagi menangani kes awal yang semakin meningkat. Selain itu, hasil dapatan kajian ini juga boleh dijadikan sebagai sumber maklumat kepada pihak TLDM untuk mengenal pasti faktor awal dalam kalangan pelatih TLDM yang semakin meningkat saban tahun. Dan yang terakhir adalah hasil dapatan kajian ini dapat membantu organisasi untuk menyedari tentang kepentingan pengurusan stres di tempat kerja yang perlu diberi fokus oleh organisasi tersebut. Pandangan yang disarankan oleh pengkaji adalah yang pertama kepada pelatih untuk mengamalkan cara pemikiran yang lebih positif supaya dapat mengawal tahap stres yang dialami. Yang kedua, kepada pihak organisasi boleh melakukan pemantauan tahap stres pelatih secara berkala dan juga melakukan kajian seperti ini secara berkala. Okay, yang ketiga, memberi peluang kepada pelatih untuk mengikuti kursus, seminar dan bengkel berkaitan stres. Dan yang terakhir adalah pengurusan tugas yang lebih efisien dan sistematik dan mengambil kira kebajikan klien. Cadangan kajian lanjutan yang disarankan oleh pengkaji kepada pengkaji yang akan datang adalah yang pertama untuk meluaskan populasi kajian ataupun sampel kajian, di mana kajian ini hanya memilih sampel kajian yang sedikit. Okey, yang kedua adalah menggabungkan kajian kualitatif dan kajian
kuantitatif dan kualitatif supaya isu ini dapat dikaji dengan lebih mendalam dan dapat hasil dapatan yang lebih menarik. Dan yang ketiga, pengkaji menyarankan supaya pengkaji akan datang untuk mengambil data secara bersemuka supaya supaya nanti data yang diperolehi lebih tepat berbanding kajian ini, kerana kajian ini dilakukan secara data dikumpulkan melalui Google Form. Okey, dan yang terakhir, pengkaji menyarankan kepada pengkaji akan datang untuk melakukan kajian terhadap hubungan faktor demografi dengan kecenderungan awal. Kerana mungkin saya lihat mungkin dia akan dapat memberikan satu keputusan yang lebih menarik untuk kajian seterusnya. Ya. Sekian saja perbincangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.